Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يوم قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس بجزاء من الجنة أو كما قال صلى
pun dah hampir-hampir dia juga kita jaga tengok azan subuh sedang berkumandang. Jadi saya ambil keputusan menyempurnakan kewajipan lalu, kemudian terus ke sini. Alhamdulillah tuan-tuan masih berada dalam kedudukan berada di luar haji juga. Takut semua dah tak ada. Tapi alhamdulillah kita sampai surau tadi dengan tuan imam sedang membacakan doa. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini dan kita akan meneruskan kuliah kita untuk bulan Zulkaidah 14 Hijrah bersama 17 September 2013. Dan kebetulan bagi saya sendiri ini adalah kuliah saya yang terakhir untuk bulan September ini. Pada kuliah yang berikutnya akan dilanjutkan pada 1 Oktober hari Selasa mendatang. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan kuliah kita. Kitab Syarahul Ummah ke-15 iaitu 1 bab kelebihan solat usul 53, perkara 14. Dalam hadis para kitab almarhum Syekh Muhammad Syekh Alwi dalam Al-Qirasani rahimahullah taala, malaikat mengucapkan amin pada bacaan Al-Fatihah ketika solat. Ketika sembahyang ada satu tempat di mana kita disunatkan untuk menyebut amin, iaitu selepas selesainya bacaan suratul Fatihah, sama ada sembahyang bersendirian atau sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang berjemaah maka mengikut pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, yakni ulama-ulama mazhab Syafi'i, disunatkan makmum, imam dan makmum menyebut kalimah amin itu secara jahar pada solat-solat jahar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hukum menyebut amin itu adalah secara jahar itu adalah sunat bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimat sunat menyebut kalimah jahar itu secara sir, secara perlahan, hanya cukup didengari di telinga saja. Bagi kaum muslimin sunat mengangkat suara itu, suara kalimah menyebut kalimah amin jahar. Jadi bila kalimah amin ini disebut, maka malaikat pun mengikut pengarang kitab ni, malaikat pun akan menyebut kalimah amin dulu. Dan sekiranya kalimah amin ini bertepatan dengan kalimah amin yang kita lafazkan, maka ada kelebihannya yang tertentu. Jadi kita nak tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ia adalah bacaan amin selepas surah Al-Fatihah. Siapa yang mengaminkan bacaan Al-Fatihah seiring dengan amin para malaikat, Allah SWT akan mengampunkan dosanya yang lalu. Ini kelebihan yang kita akan dapat. Sekiranya sebutan amin kita itu sama dengan sebutan amin malaikat. Malaikat sebut amin, kita pun sebut serta, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa yang kecil seperti yang tadi kita bincangkan di dalam kuliah-kuliah lalu. Dosa-dosa besar penawarnya hanya satu, iaitu taubat nasuha. Tak ada penawar lain. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat sambal. Kata ustaz saya dulu di sekolah, taubat sambal. Bila bermunajat, air mata dia lah paling banyak turun. Bila buat qiyamul lail, bila zikir munajat, pula yang pimpin Ustaz Sultan Hamzah Astro lah. Tu dia air mata dia turun, tak boleh tahan. Juai-juai air mata turun. Berapa kati tak tahulah. Tapi tengah hari esok ni kenduri kahwin, dipersilakan pakai kekek tu, membawa satu lagu untuk kita, sebutan
Selamat tinggal pujaan. Nampak? Ni pagi awal pagi tadi dah menangis bagian agak kan. Tengah hari dia boleh nyanyi lagu Selamat Tinggal Pujaan. Jadi taubat sambal. Ya. Ini yang kita mahu. Ya, kita nak taubat nasuha, menepati 3 syarat taubat. Dia tinggalkan perbuatan, dia menyesal melakukan perbuatan dosa yang lalu. Dia menyesal, kemudian dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian dia berazam tidak akan melakukan lagi maksiat-maksiat. Itu syarat taubat. Dan kalau ada yang bersangkutan dengan manusia, dia memohon maaf daripada manusia yang dia berbuat dosa itu. Dan manusia itu pula haruslah memaafkan kesalahan. Jadi kita nak bagi nasihat kepada perempuan yang bukan bodoh. Perempuan yang mengaku saya bukan bodoh, tolonglah. Minta maaf kepada jantan dayus yang anda labelkan. Yang anda panggil jantan dayus tu, tolonglah minta maaf. Bukannya kawan-kawan tu, itu dah macam pakcik kita. Walaupun kita betul dia salah, tapi kelancangan mulut kita itu menggores hati pakcik berkenaan dan tak seharusnya dilakukan. Minta maaf, susah sangat kena minta maaf. Jatuh ke ego kita kalau kita minta maaf. Saya tanya pada tuan-tuan para suami sekalian, jatuh ke ego kita kalau kita memohon maaf kepada isteri. Dan para isteri sekalian, akak-akak di belakang, jatuh ke ego kita kalau kita memohon maaf daripada suami. Walaupun tak salah, kita mohon maaf. Kita suami, walaupun kita tak salah, kita mohon maaf. Takkan nak tunggu pagi 1 Syawal nak mohon maaf. Kalau jumpa 1 Syawal tahun depan, kalau tak jumpa, jadi jadikan memohon maaf itu satu perkara yang baik dalam kehidupan kita. Sebab kita selalu buat salah. Nabi kata innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Sesungguhnya manusia ni tak akan dapat lari daripada kesalahan dan sifat terlupa. Saya 2 malam turut-turut terlupa barang. Malam kemarin kitab, malam tadi kamera